Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, mungkin ada beberapa menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan hari ini yang kita pernah dengar. Mereka ini digesa untuk letak jawatan. Ada pihak yang meminta mereka untuk dipecat, macam-macam lah, daripada netizen, daripada mana-mana pihak. Mana-mana menteri yang tidak melakukan kerja dengan baik, sudah pasti ada gesaan terhadap mereka untuk letak jawatan. Walaupun baru-baru ini hangat tentang pemilihan timbalan Presiden PKR, pemilihan PKR, ini satu lagi kejutan daripada Pakatan Harapan kepada Pakatan Harapan. Kali ini menyebut nama menteri DAP. Persatuan Teo Beng Hock tuntut 5 menteri DAP letak jawatan. Maknanya 5 menteri DAP ataupun 5 menteri PH diarah untuk letak jawatan. Kenapa ada gesaan ini untuk mereka letak jawatan? Persatuan Teo Beng Hock untuk Kemajuan Demokrasi menggesa 5 menteri daripada DAP meletak jawatan sebagai tanda protes terhadap keputusan Jabatan Peguam Negara mengklasifikasikan kematian Beng Hock sebagai tiada tindakan lanjut ataupun NFA. Pengerusi persatuan itu, Eng Yap Hua, berkata, para menteri terbabit Anthony Loke, Gobind Singh Dio, Ngakor Ming, Sim Chi Keong, dan Hanayo perlu mengambil tanggung jawab bagi pihak parti itu kerana gagal menunaikan janji untuk menegakkan keadilan untuk Beng Hock. Persatuan Teo Beng Hock untuk Kemajuan Demokrasi percaya bahawa pemimpin DAP tidak seharusnya berselindung di sebalik alasan tanggungjawab bersama kabinet tanpa mengambil sebarang tindakan. Politik adalah seni segala mungkin dan DAP boleh menggunakan kekuatannya sebagai parti terbesar dalam gabungan pemerintah untuk mendesak agensi penguatkuasaan agar membongkar kebenaran dan menegakkan keadilan untuk Beng Hock, kata Eng dalam satu kenyataan. Loke yang kini merupakan setiausaha agung parti bertanggung jawab menganjurkan majlis memperingati mendiang Beng Hock ketika memegang jawatan Ketua Pemuda. Adik perempuan Beng Hock, Teo Lee Lan, mengecam siasatan terbaru dengan menyatakan ia mengulang teori lama bahawa abangnya bunuh diri tanpa menyiasat kemungkinan dibunuh. Pada Khamis 22 Mei, dia berkata keputusan mengklasifikasikan kematian abangnya sebagai NFA tidak selaras dengan janji-janji yang pernah dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku kepada PKR? Saifuddin Nasution antara ikon utama di dalam parti PKR. Rafizi Ramli pun antara ikon utama. Nurul Izzah. Ada lagi pemimpin-pemimpin PKR yang lain. Saudara-saudara, satu kenyataan Saifuddin yang pasti menggemparkan PKR. Saya orang pertama akan sanggah Anwar jika cakap tapi tak buat. Kenyataan Saifuddin ini sangat hebat bagi saya, sangat padu bagi saya. Setiausaha Agung PH Saifuddin Nasution menyatakan komitmennya untuk bersuara lantang dalam menegur kepimpinan tertinggi PKR sekiranya wujud jurang antara janji dan pelaksanaan. Dalam penampilan mengejutkan di Kongres Nasional PKR, Menteri Dalam Negeri itu menyatakan kesediaannya untuk menjadi individu pertama yang menyanggah Presiden Parti Anwar Ibrahim sekiranya janji-janji yang dibuat tidak diterjemahkan dalam tindakan sebenar. Nah, satu saja pertanyaan daripada saya. Kalau tiba-tiba Saifuddin tidak bersetuju
dan melihat Anwar melanggar janji beliau, adakah Saifuddin yang akan keluar parti karena sudah tidak sehaluan dengan presiden? Ataupun sepatutnya Anwar tidak layak atau meneruskan jabatan sebagai presiden. Jadi siapa yang next selepas ini? Jadi persoalan paling utama adalah kalaulah Anwar tiba-tiba mungkir janji, seperti apa yang dinyatakan oleh Saifuddin, dialah menjadi orang pertama yang akan sanggah Anwar jika cakap tapi tak buat. Tapi persoalannya adalah Saifuddin sekiranya sudah tidak sehaluan dengan mana-mana kepimpinan PKR ataupun bersama dengan Anwar, adakah Saifuddin akan keluar parti? Nah, ini menjadi pertanyaan orang kampung. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada yang tertanya-tanya, apa yang berlaku ataupun apa keputusan yang akan diambil oleh Rafizi Ramli setelah keputusan pemilihan PKR baru-baru ini yang menunjukkan bahwa Rafizi Ramli telah kalah bagi jawatan nombor 2 PKR. Kemana ataupun apa hala tuju Rafizi Ramli selepas ini? Kemanakah beliau akan pergi ataupun apa yang Rafizi Ramli akan lakukan? Ini saudara-saudara satu keputusan padu Rafizi yang pasti menggemparkan pencabarnya bagi merebut jawatan nombor 2 PKR sebelum ini, yaitu Nurul Izzah, dan pasti mengejutkan ramai kepimpinan PKR. Saya tidak berniat untuk berputus asa, kata Rafizi. Meskipun gagal mempertahankan jawatan sebagai timbalan presiden, Rafizi tetap teguh dengan pendiriannya dan berikrar untuk terus berjuang demi Malaysia yang lebih baik. Saya tidak berniat untuk berputus asa dan lari dari cita-cita idealisme kita selama ini, yaitu Malaysia berhak mendapat sesuatu yang lebih baik. Cita-cita itulah yang saya telah menjerumuskan saya ke dalam aktivisme dan politik dahulu. Setiap satu masalah ada pelbagai penyelesaiannya. Setiap satu rintangan ada banyak jalan pintasnya. Rafizi yang dijangka meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi berkata dengan lebih banyak masa yang ada akan membolehkan dia meluangkan masa bersama rakyat biasa selepas ini. Ahli Parlimen Pandan yang telah bersama PKR hampir 3 dekad itu turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada para penyokongnya. Terima kasih atas ratusan mesej sokongan yang saya terima. Terima kasih juga kepada mereka yang mendoakan saya dan bersolat hajat. Saya sangat tersentuh apabila beberapa ahli muda parti menitiskan air mata semasa saya meninggalkan Dewan Kongres Nasional PKR, sambil merayu agar saya tidak meninggalkan PKR walaupun dilayan sedemikian rupa, tambahnya. Kepada mereka yang kecewa, kita mesti reda dengan ketetapan dan hikmah di sebaliknya. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Rafizi yang merupakan penyandang jawatan nombor 2 baru-baru tewas kepada anak perempuan Anwar Ibrahim Nurul Izzah. Jadi saudara-saudara berkaitan dengan isu ini, silakan beri komen ataupun pandangan Anda.